Baik, sekarang kita nak lihat 3 soalan untuk contohlah, sebagai contoh ya. Okey, Encik Abu menyimpan RM4000 di bank Kuching dengan diberi faedah kompaun 3% setiap tahun. Berapakah jumlah simpanannya pada akhir tahun kedua? Okey, kita cari maklumat dulu ataupun kita lihatlah maklumat yang diberi. Okey, RM4000 adalah prinsipal. Kemudian okey, satu lagi ya. Kalau dalam soalan biasanya memang dia akan bagi tahu lah faedah kompaun berapa peratus, nak guna berapa kali dia akan buat. So dia akan bagi tahu. Okey ya, faedah kompaun dengan kadar 3% setiap tahun. Setiap tahun. Encik Abu menyimpan RM4000 di bank Kuching dengan diberi faedah kompaun 3% setahun. Maksudnya dia akan buat mengira faedah kompaun ni setiap tahun. Maksudnya sekali lah. Kan, setiap tahun. Jadi berapa pula tempoh masa dia menyimpan? Dia nak tahu simpanan dia. So dalam ini dia bagi tahu jumlah simpanan pada akhir tahun. Pada akhir tahun kedua. Okey, jadi dia nak jumlah simpanan. Jadi formula MV tu memang dia akan terus kira dekat kita jumlah simpanan lah. Okey. Baik, sekarang kita mula. Biasakan jika soalan itu ada formula. Okey, nasihat cikgu mestilah mula dengan formula asal dulu. Jangan ganti lagi. Tulis dulu. Okey. Ya. Baik. Jadi kita tengok sini P, sini R, sini tahun, tempoh masa 2 tahun. Okey, dan N. Okey, 3% setiap tahun. Okey, jadi N sama dengan bilangan dia sekali. T bilangan dia 2 kali. Okey, so sekarang kita bolehlah masukkan nilai dalam formula ni, ganti. Semua pemboleh ubah ni kita ganti. So P ganti dengan 4000. Kemudian 1 tambah. Okey, 3% cikgu tukar siap-siap supaya kita senang nak kira lagi. Kita nak type je semua ni dekat kalkulator. So kita tulis tu, kita tukar siap-siap lah. 3% tu jadi 0.03. Okey, sekarang sekali lagi N kat sini ni 1. Kemudian sini 2. Jadi kita kira lah. Okey. Tulisan. Minta maaf lah. Okey. 4000. Okey, kita selesaikan dalam kurungan dulu. Okey, dapat 1 point. Yang ni senang lah sebab dia bahagi 1. Bukan. Okey, kita tambah, kita selesaikan dalam kurungan terus. Jadi yang ni kalau 0.03 bahagi 1, dia dapat balik diri dia. So tambah dengan 1, jadilah 1.03. Okey, kuasa 2. Alright, jadi kita type saja dekat kalkulator. So jawapan akhir dia selepas ataupun sehingga 2 tahun tu jumlah duit dia dah menjadi 4243.6. Okey, 4243.6. So inilah kan.
Jadi kalau soalan faedah compound ni yang penting adalah maklumat kita tu kemudian N. N tu jangan silap. Kesilapan calon biasanya dia salah menentukan N. Sebab P dia tahu kan P 4,000. R kita boleh nampak dah R 3%. Tapi untuk menentukan N tu dia confuse. Jadi kat situlah trik dia kalau soalan ni. Jadi kita kena berhati-hati sikit dengan cara nak menentukan N. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Soalan 2. Okey, pada awal suatu tahun, Puan Mary menyimpan RM12,000 dalam akaun simpanan dengan kadar faedah 4% setahun dan pengkompaunan setiap 6 bulan. Berapakah jumlah wang simpanan Puan Mary pada akhir tahun ketiga? Okey, highlight. Ya, highlight ataupun kalau tak ada highlight, kamu garis lah. Okey, garis maklumat penting ni. Sebab memang confirm lah kita akan kira kadar semua ni memang akan guna kan. Jadi kadar 4% setiap 6 bulan. 6 bulan. Kemudian tempoh masa dalam tahun. Maknanya dia nak kira lah duit dia ni sampai kalau pada akhir tahun ketiga. Dalam masa 3 tahun ni dia dapat berapa. Okey. Tengok sini P. Okey. R. Tak nampak ni kalau guna hitam guna colour lain. Okey. Oh, terpadam. Okey. Guna warna merah lah. Okey, sini P. Sini N. Sini adalah R. Dan sini adalah T. So memang sekarang nak tentukan lah. Okay, T sama dengan 3. Okey, lagi? Maklumat apa lagi? Okey, N. N kita setiap 6 bulan. Okey, N ni dia kiraan dia tahun. So kalau dia bagi tahu 6 bulan, maksud dia dalam setahun tu berapa kali dia buat? Kalau setiap 6 bulan, maksud dia akan buat 2 kali lah bagi cukup tempoh setahun. So 2 kali. N sama dengan 2. Jadi sekarang kita akan mula mengira jumlah wang simpanan Puan Mary. Oh, start garis dia nak apa? Okey, jumlah simpanan. Macam itulah. Okey, jadi formula dia MB sama dengan P kurungan 1 tambah R per N untuk kurungan NT. Okey. Kuasa lah. Ingat kuasa. Jangan lagi pi darab jadi jadi nombor yang besar, darab jadi lagi banyak jawapan lagi besar. Jadi sebenarnya bukan, dia memang akan dapat besar sebab dia kuasa. Tapi kuasa lain pengiraan dia dengan hanya darab biasa. Jadi pastikan ni tulis saiz dia kecil NT tu. Itu maksud dia kuasa. Okey, sekarang ganti nilai. Ganti nilai P adalah 12,000. Kemudian kurungan dalam kurungan 1 tambah 4% tukar siap-siap dengan 2. Okey, tutup kurungan. N sama dengan 2. Tahun sama dengan 3 ataupun tempoh masa 3 tahun. Okey, jadi ringkaskan kita nak tengok dalam kurungan tu dapat berapa. So 1 tambah 0.2. Okey. Buat apa dapat 0.2? Salah ni. Adam, cikgu suka nak salin
kita dah kira. Okey, sorry. Okey, terus itu boleh 0.2, 1.0.2. Okey, kuasa 6. Boleh lah. Okey, jadi ambil kalkulator. Type sekarang dan tekan. Okey. 12,000. Okey. 12,000 darab dalam kurungan 1.02 tutup kurungan kuasa 6 sama dengan okey, kalau kuasa 6 dekat kalkulator tu ni simbol topi, okey, simbol hat ni sekali ni. Okey, kuasa 6 kan ni untuk kuasa 6 dekat kalkulator. Kuasa 6 pada kalkulator. Aku lupa kan, jadi senang je kamu type semua. Okey, kemudian tekan sama dengan, dia akan keluarlah jawapan dia agak panjang lah, tapi sin biasanya kita akan ambil 2 titik peluhan. Okey, jadi RM 13,513.95. Okey. Ini jawapannya lah. Okey, boleh. Jadi ingat berhati-hatilah dengan nak menentukan bilangan n. Okey, kemudian pesanan lagi. Yang ini sini ni dia adalah kuasa. Ni pesanan ni. Kan? Sebab takut nanti kamu tulis dengan asas yang besar. Jadi darab 6. Darab 6 juga, tapi yang ini sebenarnya kita nak kuasa 6. Okey, tulis saiz dia kecil. Okey, dan contoh yang terakhir. Okey, soalan ketiga. Sebuah bank menawarkan kadar faedah 5% setahun untuk simpanan tetap. Jika Cik Anjali menyimpan RM10,000 pada awal tahun, berapakah jumlah wang dalam akaun simpanan tetap beliau pada akhir tahun jika faedah dikompangkan 6 bulan sekali dan juga sebulan sekali? Okey, yang ini soalan ni ada 2 pecahan soalan A dan B. Tapi maklumat asas dia sama. Buka pen yang biru. Okey, highlight warna biru pula. Okey, kadar faedah 5% setahun. Okey, P lagi. Okey, memang akan dinyatakan lah soalan ni suruh guna faedah kompang. Jadi kita kena guna formula faedah kompang lah. Okey. Pada akhir tahun, maknanya T dia adalah 1 lah. Kan, berapakah jumlah wang dalam akaun simpanan tetap beliau pada akhir tahun? Pada akhir tahun. Maksud dia T tu tahun lah, tahun tu. Cuma cara dia nak kira faedah ni, soalan A dia kira 6 bulan sekali. Soalan B tu dia faedah dia dikira sebulan sekali. So kita nak tengok lah ada beza tak kalau kira 6 bulan sekali dengan sebulan sekali ni, dapat ada jumlah simpanan yang sama di akhirnya. Okey, jadi kita boleh tengok dan buat perbandingan. Okey, 5% ni kamu tahulah dia R, yang ini P, yang ini T sama dengan 1. Okey, jadi yang ini N.
soalan tu lah juga N. Okay, jadi cikgu garis kat sini lah. Okay, 16 ini sebulan sekali. Jadi kat sini lah N. Sini N sama dengan 2. Yang ini N sama dengan N, alamak. N sama dengan 12. Buat dia sebulan sekali, setahun dah 12 bulan. So, dia rajin pergi buat sebulan sekali, maknanya dia buat 12 kali. Okay. Jadinya, sekarang kita kira lah. Kita buat A dulu. A dulu. Okay, soalan A. Okay, biasa formula. Sebab lepas ni kamu buat latihan pun, yang ni dah salin 3 kali kan, dah ulang 3 kali. Buat latihan nanti pun tulis lagi formula tu, lama-lama ingat lah. Okay, formula ni diberi dalam peperiksaan. Okay, sini sebagai latihan kita kena tahu, kena ni nak tulis ni NT tu kecil. Okay, jadinya ganti nilai 10,000 kurungan 1 tambah 0,5 bahagi 2 untuk kurungan 2 darab 1. Okay, boleh? Okay, selesaikan dalam kurungan dulu, dapat berapa? Okay, 10,000 dalam kurungan adalah 1.025 kuasa 2. Okay, jadi sekarang ni kira lagi sekali. Dia type saja terus dekat kalkulator. So, sama dengan berapa? Buat 10,000 darab kurungan kuasa 2 sama dengan apa ya? Sepuluh ribu 506. Okay, ini baru jawapan A. Sekarang soalan A lah, B yang terakhir. Okay, untuk soalan B. Okay, sekali lagi kira. Satu tambah
Okey, yang ini kan dia jadi banyak titik perpuluhan. Okey, cikgu tulis dulu. Okey. 10.511 perpuluhan 62. Mana titik dah? Titik tak nampak. Okey. Perpuluhan 62. Seri jawapan B. Okey. Baik, yang ini perpuluhan dia agak panjang, tapi kita tengoklah sebab dia simpanan dia 10,000. Jadi kamu ambil tu 10511 kan, dia mesti dalam 10,000 juga. Kemudian titik kita ambil sen dia 61 tu kita bundalah sebab sebelah satu tu 8. Jadi kita ambil dekat situ lah. Sebab kita ringgit di RM sen dia 2/40 saja kan. Okey. Jadi itulah jawapan untuk contoh. Dia macam biasa salin contoh. Okey. Cikgu harap jelaslah contoh ni. Okey nah. Cikgu rasa untuk contoh yang itu saja. Jadi boleh tengok video ni dan salin. Okey, cikgu akan bagi latihan dalam 2 atau 3 soalan lagi lah. So jumlah semua akan jadi 3. Contoh kamu salin 3, latihan 3, okey 6 soalan kamu jawab. Okey, lebih kurang macam itulah. Okey, jadi itu saja. Terima kasih.